Babu zorfiz zamani wa zorfil makani. Bab yang menerangkan zorof zaman dan zorof makan. Sekarang dah masuk zorof. InsyaAllah malam ini malam terakhir. Mungkin sampai pukul 12 lah. Saya tengok bab banyak lagi. Tapi insyaAllah kalau kita dah sebut babu zorof zaman, zorof makan ni, ada semangat baru. Kenapa? Sebab zorof tu masuk dia dalam. Ini masuk dalam. Ilmu nahu ni lekat kat dalam. Zorfuz zamani huwa ismuz zamani al-mansub. Jadi apa? Zorof zaman itu adalah isim zaman. Al-mansub. Al-mansubu yang dibaca nasab bitakdiri fi dengan mengira-mengira kalimat fi nahu al-yauma. Berarti kira-kira fil yaumi. Nampak macam tu. Wa lailata wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma asbah dzalika wa aqulu, dan aku berkata az-zarafu, adapun zaraf maknahu fil lughati, maknanya secara lughat itu adalah al-wi'a'u. Wi'a'u itu adalah tempat bekas bencana. 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 Bejana. Bejana. Okey. Wal muradu bihi fi urfin nuhati, ada punya dimaksud dengannya fi urfin nuhati menurut definisi ulama ahli nahu adalah al-maf'ulu fihi, iaitu juga disebut dengan al-maf'ulu fih. Maf'ulul fih itu sama dengan zorof zaman, zorof makan. Wa huwa nau'ani, dia ada dua jenis. Yang pertama adalah zorfuz zamani wa tsani zorful makani. Amma zorfuz zamani, adapun zorof zaman, fahuwa ibaratun, dia adalah suatu ungkapan anil ismi tentang isim allazi yang menunjukkan, ya dulu yang menunjukkan ala zamani pada waktu, fase waktu, al mansubi yang dibaca nasab bil lafzi dengan lafaz ad-dali yang menunjukkan alal makna pada suatu makna, al waqi'i yang terjadi, yang terjatuh, zalikal makna, iaitu apa yang terjatuh makna tersebut, fihi dalamnya, bimulahadati makna fi, dengan boleh dianggap kira-kira ada makna fi adalati yang menunjukkan ala zarfiyati pada zaraf. Zaraf tu masuk dalam. Wa dzalika mislu qaulika sumtu yaumal isnaini. Jadi maksud dia apa? Zaraf itu maksud dia dalam. Bila kita nak sebut pada dalam bahasa Melayu, pada, dalam, ketika itu, contoh dia. Maksud dia masuk dalam fase itu, masuk dalam that phase. Phase waktu, sama ada waktu atau tempat. Dalam hal ini waktu. Contoh dia apa? Sumtu yaumal isnaini, aku berpuasa pada hari Isnin. Seolah-olah ada fi. Fi itu maksud dia pada hari Isnin, di dalam hari Isnin. Seolah-olah macam tu. Tapi ini tak nampak. Kenapa tak nampak? Sebab dia bukan tak nampak, dia adalah zorof zaman. Bila zorof zaman, dia seolah-olah menyimpan fi, tapi makna dia dalam. Caranya dibaca fathah. Dalam ilmu nahu kalau belajar lagi tinggi, ada satu keadaan kadang-kadang ketika isfi'il itu lazim, lalu macam ada maf'ulun bih sebab dia dibaca nasab. Contoh dia, maka dia dipanggil dengan naz'ul khafid. Dia macam zorof jugalah, tapi beza dia adalah asal usulnya ada kalim huruf fi, lalu kita naz'u, kita copot, kalau bahasa Indonesia. Bahasa Melayu kita cabutkan fi itu, akhirnya tidak ada fi, dia dibaca nasab kerana dibuangnya fi, telah dicabutnya fi. Lebih kurang samalah. Beza dia kalau zaman dia adalah waktu, yauma pada hari, pada hari itu. Yauma hari-hari itu kan waktu. Yaumal isnaini pada hari Isnin. Fa inna yaumal isnaini, kerana sesungguhnya yaumal isnin itu zarfu zamanin, zarf zaman, maf'ulun fih, maf'ul fih. Wa huwa mansubun yang dibaca nasab bi qaulika sumtu wa hadzal amilu, adapun ini adalah amil, wa hadzal amilu, adapun amil ini itu dalun yang menunjukkan ala maknan, menunjukkan pada suatu makna, wa huwa asyamu, iaitu berpuasa. Wal kalamu, adapun ucapan tersebut ala mulahadati makna fi, itu seolah-olah menyimpan makna fi, ai an-nasyama, iaitu apa? Sesungguhnya puasa itu hadasa terjadi fil yaumil mazkuri, pada hari tersebut, iaitu hari Isnin. Seolah-olah macam ada fi, itu maksud dia. Wal kalamu bi khilafi qaulika, berbeza dengan ucapan engkau, ya khafu, iaitu takut siapa al-kasulu, orang yang malas, yaumal imtihani, pada hari imtihan.
pada hari ujian. Fa inna makna zalika, kerana sesungguhnya makna tersebut annahu yakhafu, kerana dia itu takut nafsa yaumil imtihan, iaitu ketika hari imtihan, bukan dalam hari imtihan. Bukan dia berpuasa membuat pekerjaan tersebut dalam hari imtihan, bukan. Ini apa? Dia mengatakan bahawa objek yang ditakut, predikat yang ditakut tu apa? Iaitu hari ujian, bukan dalam hari ujian. Iaitu hari ujian itu yang kita takut. Ini bukan zaraf zaman. Ini bukan zaraf zaman. Yaumal imtihani adalah maf'ulun bih. Jadi apa yang dia takut? Yang ditakut adalah hari-hari ujian. Hari-hari ujian mestilah ditakut. Bahasa Melayu kan, contoh kita boleh faham. Cuba fahamkan bahasa Melayu. Jadi zaraf zaman dia kena fi'il itu terjadi pada hari, pada zaraf zaman. Sedangkan kalau kita sebut, budak-budak UIA ni semua mesti takut lah kalau dah nak ujian akhir semester. Hari ujian akhir semester ni mesti diorang takut. Maksud dia apa? Maksud dia hari ujian semester, hari-hari ujian semester tu adalah perkara yang membuat dia takut. Itu kan zaraf zaman. Itu menjadi maf'ulun bih. Walaupun dia menggunakan yaum. Itu beza. Fa inna makna zalika annahu yakhafu nafsa yaumil imtihan, iaitu hari imtihan itu zatnya sendiri yang membuat mereka takut. Walaisa maknahu annahu yakhafu syai'an waqi'an fi hadzal yaum. Yang bukanlah makna dia takut sesuatu yang terjadi pada hari tersebut, bukan. Wa'lam, dan ketahuilah anna isma zamani, sesungguhnya isim zaman yang qasimu ila kismaini, terbagi kepada dua bahagian. Al-awwalu al-mukhtassu, yang pertama adalah yang dikhususkan, wasani al-mubhamu, yang kedua mubham. Jadi ada dua, yang satu adalah dikhususkan, memang tentu macam tu. Yang kedua adalah mubham, tak sure. Amal mukhtasu fahuwa, yang dimaksud dengan mukhtas ini apa? Madalla ala miqdarin muayyanin, iaitu menunjuk suatu perkara yang menunjukkan pada kadar yang tertentu, mahdudin, yang sudah dihadkan, minaz zamani, daripada waktu. Jadi dah jelas dari pukul berapa, contoh dia. Wa amal mubhamu, adapun yang mubham itu adalah madalla ala miqdarin ghairi muayyanin, iaitu perkara yang menunjukkan pada suatu kadar yang tidak ditentukan, wala mahdudin, dan juga tidak dihadkan. Jadi masih tak sure batasan dia berapa, beza dengan ada waktu. Wa misalul mukhtasi, adapun contoh mukhtasi adalah asyahru. Syahru jelas 30 hari atau 29 hari. Wasanatu, sanatu jelas berapa ratus hari. Wal yaumu, hari jelas 24 jam. Wal amu jelas tahun. Wal uzbu'u jelas minggu. Wa misalul mubhami al-lahzah, sekejap tu kalau bahasa Indonesia relatif, Mas. Tergantung. Kalau bahasa Melayu subjektif. Kan? Mungkin bagi saya sekarang ni sekejap. Sekarang pukul 8 sampai pukul 12 tu sekejap je. Mungkin bagi yang dah tua-tua kat sini rasa, aduh ini besok pagi nak bangun ni lama Ustaz, bukan lahzah ni. Contoh. Wal waktu, dan waktu tu tak sure berapa lama. Wa zamanu lagilah tak sure berapa lama. Wal hin tu adalah waktu juga. Kan? Fi zalikal hin, pada waktu itu. Macam mana tu? Kita tak sure. Wa kana wahidun min hadzaini nau'aini yajuzu intisabuhu ala annahu maf'ulun fi. Dan adanya salah satu daripada dua jenis ini, itu diperbolehkan untuk menisbahkan, untuk menasabkannya, untuk menjadikan ia nasab ala annahu, atas dasar dia menjadi maf'ulun fih. Wa qad dzakara, dan benar-benar telah menjelaskan perkara ini siapa al-muallifu, imam muallif, minal alfazi, daripada lafaz-lafaz yang menunjukkan ala zamani, pada zaman, isna asyara lafzan, ada 12. Yang pertama apa? Al-yaum wa huwa tulu'ul fajri, iaitu mula dari terbitnya fajar ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Yang kedua takulu, seperti engkau berkata sumtu al-yauma, berarti kita puasa mula dari terbit fajar sampailah terbenamnya matahari. Au sumtu yaumal khamisi, au sumtu yauman tawilan, aku berpuasa pada hari Khamis, jelas aku berpuasa pada satu hari yang panjang. Wasani, adapun yang kedua itu adalah al-lailah. Wahya, adapun lailah itu adalah min ghurubi syamsi, dari mula terbenamnya matahari ila tulu'il fajri, sampai terbitnya matahari, terbitnya fajar. Maka engkau berkata iktakaftu, aku beritikaf al-lailata, pada malam hari al-barihata, yang semalam.
Jelas, itikaf tu lailatan, aku beriktikaf satu malam, itikaf tu lailatul jum'ati, dan aku beriktikaf pada malam Jumaat. Wasalisu ada yang nombor 3 itu adalah huduwatan. Hudwatan wahiyya, ada hudwatan itu adalah waktu ma baina solati subhi, yang ada antara solat subuh wa tulu'il fajr, tulu'i syamsi, dan terbitnya matahari, jadi antara solat subuh sampai terbitnya matahari. Takulu kau berkata, Zaroni telah menziarahi siapa sodiki kawan aku hudwatal ahadi pada pagi ahad. Au Zaroni hudwatan, dia telah menziarahi aku pada waktu pagi. Warabi'u nombor 4 bukroh wahia awalun nahari, dia adalah pada awal-awalnya siang. Takulu azuruka bukrotas sabti, aku akan menziarahkan engkau pada siang hari Sabtu. Wa azuruka bukrotan, dan aku akan menziarahkan engkau bukroh, iaitu siang besok. Wal khamisu, yang nombor 5 adalah sahran. Wahwa adapun sahran itu adalah akhirul laili, akhirnya malam, qubail al-fajri, iaitu sebelum sedikit daripada fajar. Takulu zakartu darsi sahran, iaitu aku mengulang kaji pelajaranku pada waktu sahur. Wasadisu adapun nombor 6 itu ghadan, wahwa ismun, dia adalah suatu nama liyaumi bagi hari, alladhi yang ba'da yaumika, yang jatuh setelah hari engkau, alladhi yang anta adapun engkau fihi berada pada hari tersebut. Jadi nak menunjukkan besok. Itu maksud dia. Takulu engkau berkata, idza ji'tani, ketika mana engkau datang pada aku, ghadan besok, akramtuka, maka aku pasti. Ada ghadan kan? Idza ji'tani ghadan akramtuka, kalau engkau datang kepadaku besok, ghadan besok, akramtuka, maka mesti aku memuliakan engkau. Ustaz tu fi'il madhi, akramtu kan fi'il madhi. Kenapa boleh aku akan pasti memuliakan engkau? Kena faham. Fi'il madhi bila masa digunakan untuk menunjukkan makna mustaqbal, dia memiliki faedah, nama dia faedah pasti terjadi, tahakkuk perkara tersebut terjadi. Contoh dia apa? Ibnu Malik kata, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ibnu Malik belum tulis, dia nak start tulis pen tu, dia tulis qala. Dia belum cakap lagi tapi dia pergi guna qala. Apa? Qala kan fi'il madhi. Dia nak kata, qala Muhammadun, aku akan sebut, mesti aku akan sebut alfiah ni sampai habis. Itu tujuan dia, faedah dia. Contoh syahid dia dalam firman Allah SWT, ata amruna. Ata amruna. Iaitu apa? Ata amruna. Amruna tu maksud dia adalah hari kiamat. Hari kiamat, the judgment day. Judgment day belum datang. Sekarang belum hari kiamat. Kenapa Allah menggunakan ata? Menunjukkan hari kiamat itu pasti datang. Itu syahid dia. Wasabi'u, ada pun yang nombor 7 itu acamatan. Acamatan. Wahya ismun, dia adalah suatu nama lisulusil laili, bagi 1/3 malam. Al-awali, yang pertama, takulu sa'azuruka acamatan, aku akan menziarahi engkau pada malam hari. Wathaminu sabahan, yang ke-8 adalah pagi. Wahwa ismul waktu, dia adalah nama waktu, alladhi yang yubtada'u, yang dimulai min awali nisfil laili asani, dari mula awal sekali paruh malam yang kedua, ila zawali, sampai zawal, iaitu sampai habis, sampai pagi, sampai siang, sampai pukul 12. Zawal tu adalah tergelincirnya matahari. Takulu, kau berkata, safara akhi, telah bermusafir siapa akhi saudara aku, sabahan pada waktu subuh. Watasi'u, ada pun yang nombor 9 itu masaan malam, masaan petang. Wahwa ismun, nama liwakti, bagi waktu, alladhi yubtada'u, yang diawali min zawali, daripada mula tergelincirnya matahari, ila nisfil laili, sampai setengah malam. Takulu, kau mengatakan, wasala al-qitaru bina masaan, telah sampailah kereta api pada kita pasaan pada waktu petang. Wal ashiru, yang nombor 10 itu adalah abadan, selamanya. Wal hadi asyara, ada pun nombor 11 itu adalah amadan. Wa kulun minha ismun. Betul? Wa kullun minhuma, adapun setiap satu daripada keduanya itu adalah ismun, suatu isim li zamani, bagi waktu al-mustaqbali, yang akan datang, alladhi, yang la ghayata lintihaihi, yang tidak ada batas sama sekali, tidak ada penghabisan sama sekali, lintihaihi, untuk habiskannya. Takulu, kau mengatakan la
Sahibah yashabu. Ashabu. La ashabu, aku tidak akan menemani al-asyrara, orang-orang yang buruk, abadan, selama-lamanya. Wala aktarifu, dan aku tidak akan mengiktiraf syarra, suatu perkara yang buruk, amadan, selamanya. Wasani, adapun yang wasani asyara nombor 12. Wasani asyara nombor 12. Hina ma wahwa. Hinan itu adalah apa? Wahwa ismun, suatu nama, li zamanin, lagi waktu, mubhamin, yang kita tak sure, ghairu maklumin, yang tidak diketahui, ghairu maklumil ibtida', yang tidak diketahui bila mulanya, wala intihai, dan tidak diketahui bila akhirnya. Kata kulung, kau mengatakan, sahabtu, aku menemani, alian ali, hinan minad dahri, suatu waktu seketika dahulu daripada zaman ni. Pernah lah, maksud dia pernah, tak tahu bila. Once lah, but I'm not sure. Wa yulhaqu bidzalika, dan dimulhaqkan dengan perkara-perkara tersebut adalah ma perkara asbahahu min kulli ismin dalin, dan semua perkara yang menyerupai dari semua isim yang menunjukkan ala zamani, pada zaman. Sawaun akana mukhtasan, sama ada dia adalah benda yang mukhtas, mislu dahwah wa duha, amkana mubhaman, atau dia adalah satu yang mubham, yang tak sure, mislu waqtin wa sa'atin wa lahzatin wa zamanin wa burhah. Fa inna hadhihi, kerana sesungguhnya perkara-perkara ini, wa ma salaha, dan apa yang menyamai dengan perkara ini, ya juzu, diperbolehkan, nasbu kulli wahidin, menasabkan setiap satu, minha, daripadanya, ala annahu maf'ulun fi, atas dasar dia itu adalah maf'ulun fi. Zarful makani, zarf makan, wa zarful makani qala, zarful makani huwa. Zarf makan adalah ismul makani al-mansubu bitakdiri fi, iaitu nama tempat yang dinasabkan dengan mengira-ngirakan fi. Nahu amama wa khalfa wa kudama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa iza'a wa hadha'a wa tilqa'a wa samma tak betul wa samma wa huna wa ma ashbaha dhalika wa akulu, dan aku berkata, qad arafta, engkau benar-benar sudah mengetahui, fima sabaqa, apa yang telah lalu, zarfaz zamani, terhadap zarf zaman. Wa annahu yang qasimu ilal kismaini mukhtasun wa mubhamun, iaitu ada mukhtasin wa mubhamin, iaitu ada yang mukhtas, ada yang mubham. Wa arafta, dan kau juga mengetahui, anna kulla wahidin minhuma, setiap satu dari keduanya itu ya juzu nasbuhu, diperbolehkan menasabkannya, ala annahu maf'ulun fi, bahawa dia menjadi maf'ulun fi. Tapi wa'lam huna anna zarfaz zamani ibaratun anil ismi ad-dali alal makan. Tapi ketahuilah di sini bahawa sesungguhnya zarf makan itu diibaratkan tentang isim yang menunjukkan pada waktu, pada tempat. Al-mansubu, yang dibaca nasab, bil lafzi dali alal makna al-waqi' fi, yang dibaca nasab dengan lafaz yang menunjukkan pada makna yang terjadi pada waktu tersebut, pada tempat tersebut. Pada tempat tersebut, bimula hadati makna fi, dengan mengira-ngira makna fi, kira-kira lah, anggap sajalah seolah-olah ada fi, adalati ala zarfiyati, yang menunjukkan pada zaraf. Wahwa aidan yang kasimu ila kismaini mukhtasin wa mubhamin, dia juga terbagi kepada dua, iaitu mukhtas dan mubham. Amal mukhtasu fahuwa ma lahu suratun wa hududun mahsuratun, misalud dari wal masjidi wal hadiqati wal bustan. Yang mukhtas itu adalah yang memiliki bentuk dan batasan yang sudah dilimitkan. Contoh dia rumah jelas. Macam ni rumah ni. Masjid jelas. Hadiqah, taman jelas. Bustan, kebun jelas. Wa amal mubhamu fahuwa ma laisa lahu suratun wala hududun. Walaisa lahu, betul, suratun wala hududun mahsuratun, iaitu suatu perkara yang tidak ada bentuk juga batasan yang terbatas, jadi tak ada limit. Contoh dia apa? Mislu warak, belakang tu boleh sana, belakang sini sampai amam, depan sampai bila tak tahu amam. Wala yajuzu ayyun saba, dan tidak diperbolehkan menasabkan ala annahu maf'ulun fih, ketika sebagai dia menjadi maf'ulun fih, min hadzainil qismaini, dari dua jenis ini, illa sani, kecuali yang kedua. Yang kedua itu apa maksudnya? Mubham saja, wahwal mubhamu mubham. Amal awalu, sedangkan yang pertama wahwal mukhtasu, iaitu yang menjadi mukhtas ini, fayajibu jarruhu bi harfi jarin, maka wajib menjarkannya dengan huruf jar, ya dulu alal muradi, yang akan menunjukkan pada makna murad.
Tapi ketika dia al-masjidah contoh dia, boleh tak? Itu nama dia naz'ul khafid. Boleh naz'ul khafid. Dan selain dari itu, huruf zaraf ni nanti kita akan belajar kat sini lah. Zaraf zaman ni, zaraf makan, zaraf zaman juga kalau tak salah. Zaraf makan juga boleh beramal. Fauqi nuruhu ta'ala. Fauqi di atas aku apa nuruhu, iaitu nur Allah Ta'ala. Itu contoh dia. Itu nanti, itu luar pembahasan lah. Maksud dia nak menunjukkan kalau kita jumpakan i'takaftu al-masjidah contoh dia bukan menjadi zaraf makan, tapi dia adalah naz'ul khafid, iaitu seolah-olah kita mencabut huruf yang menjerkannya. I'takaftu fil masjidi, aku beritikaf di dalam masjid. Wa zurtu aliyan fidarihi, aku menziarahi Ali fidarihi dalam rumahnya. Wa qad dzakara, benar-benar telah menyebutkan siapa al-mu'allifu Imam Mu'allif minal alfadhi ad-dali, daripada lafaz-lafaz yang menunjukkan ala makani as-salasata asyara lafzan, yang menunjukkan pada tempat sebanyak 13 lafaz. Al-awwalu amama, nahu jalastu amamal ustadhi muaddaban, aku duduk di depan ustaz yang secara dalam keadaan yang penuh adab. Wa thani, ada pun yang kedua khalfa, nahu sara al-musyatu khalfal rukban, iaitu telah berjalan orang-orang yang berjalan kaki di belakang orang yang menunggang kuda. Wasani al-qudama, nahu masya syurtiyu, telah berjalan siapa polis, kudamal amiri, di depan pemimpin. Warabi'u wara'a, nahu waqafa al-musalluna ba'duhum wara'a ba'din, iaitu berdirilah orang-orang yang solat antara sebagian dari mereka di belakang setengah yang lain. Yalah, ada berturut-turut. Wal khamisu fauqa, jalastu fauqa kursi, aku duduk atas kursi. Wasadisu tahta, waqafa al-qittu tahtal ma'idah, iaitu telah berdiri kucing tersebut bawah makanan. Ditunggu nak makan je tu. Wasabi'u inda, nahu li Muhammadin manzilatun indal ustadi, Muhammad itu memiliki tempat di sisi ustaz, memiliki posisi, memiliki makan. Makan itu adalah manzilah, itu adalah position. Wasaminu ma'ah, nahu sara ma'a Sulaimana akhuhu, telah berjalan bersama Sulaiman siapa akhuhu, saudara Sulaiman bersama. Izaa lana darun iza al-naili, pinggir kami memiliki rumah yang sebelah sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashiru, nombor 10 itu adalah idza'a. Betul lah. Jalasa, telah berdiri siapa saudaraku, hidza'a akhika, iaitu di sanding bahasa Melayu. Samping. Samping saudara engkau. Wal hadiah asyara, yang nombor 11 ada tilqa'a, nahu jalasa akhi tilqa'a dari akhika, telah berdiri, telah duduk siapa saudaraku tilqa'a dari berhadapan dengan rumah saudara engkau. Wasani asyara, nombor 12 sama, nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa azlavna sammal akharin. Wasalisa asyara, nombor 13 huna, nahu qaulika jalasa Muhammadun huna, telah berduduk siapa Muhammad huna di sini lahzatan sementara. Wa mislu hadi alfaz kullu madalla ala makanin mubhamin, semuanya ada makna yang mubham, makna tempat yang masih mubham, masih tak sure. Nahu yamin wa shimal, contohnya lagi yamin wa shimal. Al-halu, laju tak laju, Ana tak sure khatam ni. Extra time sampai ke 12 kalau tak khatam. Babul hal, tentang hal. Sebab dia banyak teknikal. Kalau nak terangkan ni teknikal. Hal ni sampai habis ni semua teknikal. Tapi tak payah panjang-panjang lah. Al-halu, adapun hal. Hal tu apa? Al-ismu al-mansubu al-mufassiru liman imbahama minal hayati. Suatu isim yang dibaca nasab yang berfungsi untuk menjelaskan atau mentafsirkan pada perkara yang masih samar daripada keadaan dia. Hayat tu apa? Tingkah dia. Tingkah tu apa? Keadaan dia. Jadi bukan zat.
Ini adalah hayat, ini adalah sifat dia. Lebih kurang macam tu lah. Kan kita dah sebutkan musnad ilaih kan. Ini musnad ni. Ni sifat dia. Keadaan dia. Nahu kaulika seperti firman engkau. Firman engkau. Seperti ucapan engkau. Ja'a Zaidun rakiban. Telah datang siapa Zaidun Zaid rakiban dalam keadaan menunggang. Dalam keadaan menunggang. Tu sifat dia. Rakib tu al-farasa musrijan. Musrajan. Ditunggang Apa? Makna dia? Musrajan apa? Ya, ditunggang kan? Lupa makna dia. Tak buka kamus. Tak apa. Aku menunggang kuda musrajan. Laki itu aku bertemu Abdullah rakiban dalam keadaan menunggang wa ma asbah zalika yang menyamai perkara tersebut wa aqulu dan aku berkata al halu adapun hal fil lughati dalam bahasa untuk alama alaihil insan min khairin aw syarrin, itu apa-apa yang ada pada manusia sama ada baik atau buruk, keadaan lah secara bahasa. Wa huwa fi istilahi nuhati, menurut istilah ulama alinahu, ibaratun suatu ibarat anil ismi tentang isim al-fadlati. Bacaan yang betul. Al-fadlati. Fadlah itu adalah lebih. Maksud dia tak, kalau tak ada pun tak ada, tak apa. Lebih. Ada mal fuduli kan. Harta yang lebih. Al-mansubi yang dibaca nasab, al-mufassiri yang bertugas untuk mentafsirkan lima pada perkara in bahama yang masih samar minal hayati daripada keadaan-keadaannya. Wa qauluna al-ismu, dari ucapan kita al-ismi anil ismi, dari ucapan kita al-ismi itu yashmalu soriha, iaitu termasuk isim yang soreh. Mislu dhahikan, orang yang ketawa. Fi qaulika jaa Muhammadun dhahikan, telah datang siapa Muhammad dhahikan dalam keadaan ketawa-ketawa. Maksudnya ketawa-ketawa, datang ketawa-ketawa, masuk kelas ketawa-ketawa. Tak malu punya Muhammad ni. Wa yashmalu al-muawwala bisarihi, iaitu perkara yang ditakwil dengan sarih. Apa tu ustaz? Maksud dia apa? Dia itu ditakwil, ditafsir menjadi sarih. Mislu yadhaku. Kerana apa? Kerana sarih itu betul-betul isim. Iaitu dhahikan kan isim. Kalimat isim. Yadhaku itu adalah kalimat fi'il. Nama dia fi'il mudhari'. Lah, fi'il mudhari' katanya kena isim ustaz. Kan nama dia hal itu menurut definisi ulama ahli nahwu adalah ismu al-fadlatu. Ini loh ustaz, dia yadhaku itu adalah kalimat fi'il. Ya, dia kalimat fi'il, tapi fi'il yang muawwal bisareh, yang ditakwil seolah-olah menjadi isim. Ditakwil tu ditafsir. Itulah kiranya bahasa mudah dia. Fi qaulika, dari ucapan kau, ja'a Muhammadun yadhaku, iaitu telah datang siapa Muhammad yadhaku dalam keadaan ketawa. Fa innahu fi ta'wili qaulika, seolah-olah dia berada pada takwil ucapan kau dhahikan. Okey. Wa qauluna al-fadlatu, ada pun ucapan kita fadlah, maknahu annahu laisa juz'an, makna dia bukan bahagian minal kalami daripada kalam. Fa kharaja bihi al-khabaru, maka terkeluar darinya suatu khabar. Kenapa? Contoh dia kalau kalimat khabar. Contoh dia Zaidun qaimun. Kalau tak ada qaimun ni tak jadi kalam lah kan? Betul tak? Jadi dia adalah termasuk tulang daripada kalimat tersebut. Itu tak boleh. Nama dia hal, dia kalau tak disebutkan sudah kalam. Tamam. Cuma dia disebutkan sebagai apa? Tambahan je lah, fadlah. Biar lebih lah nak jelaskan. Itu sahaja. Wa qauluna, dan ucapan kita al-mansubuh, iaitu apa? Al-mansubi tadi nil ismi al-fadlati al-mansubi. Yang dimaksud al-mansub itu apa? Kharaja bihi al-marfu', terkeluar darinya al-marfu'u, perkara yang dibaca rafa' wal majruru, dan perkara yang dibaca jar. Wa innama yunsabu al-halu, hanya saja hal itu dibaca nasab bil fi'li dengan fi'il, au shibhil fi'li atau shibh fi'il. Jadi hal itu dibaca nasab dengan fi'il atau shibh fi'il lah. Kalau fi'il apa? Kasmil fa'il. Contoh shibh fi'il apa? Kasmil fa'ili, seperti isim fa'il, wal masdari masdar, wa zarfi dan zarah, wa ismi syarati dan isim syarah. Wa qauluna, dan ucapan kita
Al-mufassiru lima in bahama minal hayat. Yang dimaksud dengan yang bertugas untuk mentafsir pada perkara yang telah samar daripada keadaannya. Itu makna dia apa? Annal hala, sesungguhnya hal. Itu yufassiru, bertujuan untuk mentafsirkan terhadap perkara khafiyah yang masih samar. Khufiyah yang disamarkan, atau khafiyah pun boleh juga. Khafiyah yang samar. Khafiyah yang samar, wastatarra, dan tersimpan, min sifati dzawil akli, dari sifat yang memiliki akal, au ghairihim, atas lainnya. Summa innahu, lalu sesungguhnya ia qad yakunu bayanan, kadang-kadang dia itu berupa bayanan, bertujuan untuk menjelaskan li sifatil fa'ili, bagi sifat fa'il. Nahu jaa Abdullahi rakiban, telah datang siapa Abdullah rakiban, dalam keadaan menunggang kuda. Au bayanan, atau bertugas untuk menjelaskan li sifatil maf'uli bih, untuk menjelaskan sifat keadaan sifatnya maf'ulun bih. Nahu rakib tu, aku menunggang al-farasa, kuda. Musrajan, dalam keadaan musrajan. Waqad yakunu, dan terkadang adanya hal itu muhtamilan, iaitu memiliki kemungkinan lil amraini, pada dua perkara, jami'an, keseluruhannya. Contoh dia apa? Laqitu, aku bertemu Abdullah rakiban, dalam keadaan menunggang kuda. Wa kama yaji'u, dan seperti halnya datangnya apa, hal minal fa'ili, dari fa'il, wal maf'uli bih, dari maf'ul bih. Fa innahu yaji'u minal khabari, kerana dia itu datang daripada khabar. Nahu anta, adapun engkau itu sadiki, saudaraku, mukhlisan, dalam keadaan yang ikhlas. Maaf. Nampak dia jadi fa'il. Jadi maksud dia mukhlisan. Sorry. Mukhlisan itu adalah isim fa'il. Waqad yaji'u, dan terkadang datang, minal majru'i, daripada fi'il yang dibaca jar bi harfi jarin, dari huruf jar. Contoh dia apa? Marartu, telah lewat lalu siapa aku, bi hindin, dengan hindin, rakibatan, dalam keadaan menunggang. Tak faham. Okey, aduh. Laju sangat. Jadi seperti halnya hal ini boleh datang daripada fa'il dan juga maf'ulun bih. Contoh dia bertugas untuk menjelaskan keadaan siapa? Keadaan fa'il atau keadaan maf'ulun bih. Hal juga boleh didatangkan bertujuan untuk mentafsirkan khabar. Contoh dia apa? Anta sadiki, engkau adalah kawanku, mukhlisan, dalam keadaan yang ikhlas. Maksud dia kawanku yang betul-betul tulus. Itu maksud dia. Okey. Wa ka yaji'u minal majruri, dan terkadang hal itu datang minal majruri, bertujuan untuk menjelaskan daripada perkara yang dibaca jar bi harfil jari, dengan huruf jar. Contoh dia apa? Marartu bi hindin, aku telah lalu bertemu dengan hindin. Rakibatan, dalam keadaan menunggang kuda. Maksud yang menunggang kuda ni siapa? Hindin. Sebab itu dia ada tak marbutah kat situ. Dia adalah sahibul hal, dia hindin. Nanti syarat-syarat kita sebut. Waqa yaji'u minal majruri bil idhafati, kadang-kadang datangkan daripada jar kerana diidhafahkan. Nahu qaulihi ta'ala, anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Lafaz hanifa ini apa? Hanifa ini adalah menjadi hal daripada lafaz Ibrahim. Padahal Ibrahim ini dibaca jar. Tanda jar dia adalah dengan fathah, kerana dia isim ghairun munsharif. Kenapa dia dibaca jar? Kerana dia menjadi mudhaf ilaih kepada millata Ibrahim. Millata tu mudhaf, dia mudhaf ilaih. Halun fahanifan halun min Ibrahim, wa Ibrahim majrurun bil fathati niyabatan anil kasrati, wa huwa majrurun bi idhafati milla ilaihi. Syurutul hali wa syurutus sahibiha, syarat-syarat hal dan syarat-syarat pemilik hal. Qala wala yakunu illa nakiratan, dan tidak adanya kecuali berupa nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tidak ada kecuali setelah selesainya kalam. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan tidak ada yang pemilik hal tersebut kecuali ma'rifat, kecuali ia berupa isim ma'rifat. Ini masalah apa? Syarat-syarat hal dan syarat-syarat sahibul hal. Hal itu adalah keadaan tersebut. Sahibul hal, siapa yang memiliki hal tersebut. Kerana hal wajib ada sahibul hal. Sahibul hal tu yang buat perkara tersebut. Wa aqulu, dan aku berkata, yajibu wajib, fil hali pada hal ayyakuna nakiratan, dia wajib berupa isim nakirah. Hal tak boleh bukan isim nakirah. Makrifat tak boleh. Contoh dia,
wahdahu, macam mana? Nanti disebut. Wala yajuzu ayyakuna ma'rifatan, dia tidak boleh berupa isim ma'rifat. Wa idza jaa tarkibun fil hali ma'rifatan, kalau ada tarkib yang datang menunjukkan hal tapi dalam bentuk ma'rifatan fi zahiri, pada zahirnya, fa innahu yajibu ta'wilu hadhil ma'rifati binakiratin, maka wajiblah untuk mentakwil isim ma'rifat ini binakiratin, dengan nakirah. Mislu qaulihim, seperti ucapannya mereka, iaitu ulama Arab, jaa al-amiru wahdahu, telah datang siapa al-amiru, amir, wahdahu, dalam keadaan sendirinya. Kenapa wahdahu boleh? Fa inna wahdahu, kerana sesungguhnya wahdahu itu halun minal amir, iaitu menjadi hal daripada amir. Wahwa ma'rifatun bil idafati, dia dibaca ma'rifat bil idafati, kerana menjadi idafah. Idafah yang diidafahkan pada isim domir, ila domiri, pada isim domir. Diidafahkan kepada isim yang ma'rifat, maka dia juga ma'rifat. Kan hukum dia dah lalu. Walakinahu fi ta'wili nakiratin, akan tapi dia berada pada takwilnya isim nakirah. Hiya kaulika, hiya kauluka, dia adalah seperti ucapan engkau, munfaridan. Ja'a al-amiru munfaridan. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Faham? Faka'annaka qulta, seolah-olah seperti engkau menyebutkan, ja'a al-amiru munfaridan, telah datang siapa al-amir munfaridan, dalam keadaan sendiri. Wa mislu dzalika qauluhum, dan sepertinya perkara ini adalah ucapan engkau, arsalaha al-iraku, iaitu apa? Telah mengutus padanya siapa? Al-Iraq, Al-Iraqah, Al-Iraq apa? Al-Iraqah, betul. Al-Iraqah, betul. Mu'tarikatan, orang tersebut telah mengutusnya Al-Iraqah, iaitu dalam keadaan mu'tarikatan. Buka kamus, apa makna dia? Tak sempat buka kamus tadi. Waja'u, dan mereka semua telah datang. Al-awwala fal-awwala, iaitu datang satu, lalu datang lagi. Datang satu lagi gelombang. Aimar al-murad mutarat baini mutarat tibina, dalam keadaan terurut satu-satu gelombang. Iaitu dia mentakwil. Wal aslu, adapun asal fil hali, dalam hal itu, ayaji'a, untuk datangnya hal tersebut, ba'da istifa'il kalami, setelah sempurnanya kalam. Wa makna istifa'il kalam, adapun makna istifa'il kalam itu adalah ayakhudha al fi'lu fa'ilahu, iaitu fi'il tersebut sudah mengambil fa'ilnya, wal mubtada khabaruhu, dan mubtada telah membuat atau mengambil, menjadikan khabarnya. Okey. Wa rubbama wajaba, dan kadang-kadang wajib takdimul hali, untuk mendahulukan hal, ala jami'i ajza'il kalami, pada semua juz-juz kalam. Kama idza kana, seperti halnya ketika mana adanya al-halu, hal itu adalah isma istifhamin, isim istifham. Contoh dia apa? Kaifa qadima aliyun, bagaimana Ali nak datang? Fa kaifa ini adalah isim istifham mabniun alal fathi, dimabnikan alal fathah, fi mahalli nasbin, berada pada mahal nasab. Halun sebagai hal min aliyin, daripada kala Ali. Ini wajib ditakdimkan, diawalkan. Wala yajuzu takhiru ismil istifham, dan tidak boleh, haram hukum dia mengakhirkan isim istifham. Haram, tak boleh maksud dia. Haram nahu tu maksudnya tak boleh. Nanti dia kat dosa pula. Kalau dosa tu buat orang tak faham, dosa lah. Wa yishtaratu, dan disyaratkan fi sahibil hal. Sahibil hal itu adalah yang membuat hal tersebut. Apa? Ayyakuna, adanya hal tersebut mesti makrifatan, dalam bentuk isim bukan. Disyaratkan sahibul hal untuk menjadi isim, mestilah makrifatan. Betul. Makrifatan. Disyaratkan sahibul hal mestilah isim makrifat. Sahibul hal tak boleh berupa isim nakirah. Sahibul hal, bukan hal. Hal, betul nakirah. Tapi sahibul hal mesti makrifat. Sebab kita nak tahu siapa yang buat. Mana boleh kita tak tahu siapa pelaku dia. Bahaya. Fala yajuzu, maka tidak diharuskan, maka tidak boleh maksud dia. Ayyakuna nakiratan, dia berbentuk isim nakirah, bi ghairi musawwirin, dengan tanpa perkara yang memperbolehkannya. Musawwih itu maksud dia apa? Yang membuat dia boleh.
ada tuntutan siyakul kalam yang mentazwihkan dia, yang membolehkan dia. Itu maksud dia macam tu. Istilah ulama alinahu. Wa mimma, dan termasuk dari perkara tersebut itu adalah yusawwiru maji'a hali, iaitu apa? Perkara yang dapat membolehkan datangnya hal minan nakirati, dari bentuk nakirah. Anta taqaddama, apa yang pertama? Iaitu anta taqaddama al-halu alaiha, hal kenalah mendahului, berada di awal, mengakhirkan sahibul hal. Contoh dia apa? Katakulu, katakulu lah. Kaqauli syairi, seperti ucapan syair. Limayyata muhishan talalu, yaluhu ka'annahu khilalu. Maksudnya apa? Limayah, bagi maya, muhishan talalu, dalam keadaan muhishan talalu. Talalu ini adalah sahibul hal dia. Fa muhishan, ada pula lafaz muhishan itu adalah halun daripada hal, min talal, dari kata talal. Talal tu isim nakirah. Wasauhu maji'il hali, ada pun yang memboleh datangnya hal minhu daripadanya, itu adalah taqaddumu, itu adalah taqaddumuha, kan? Salah ni. Patutlah confuse. Wasauhu maji'il hali minhu, adapun penyebab bolehnya mendatangkan hal daripadanya, itu adalah taqaddumuha, iaitu diawalkannya. Maksud dia tolal itu apa? Maksud dia hal itu diawalkannya, taqaddumuha, terdahulukan hal tersebut, alaihi, yang mengalahkan tolal. Wa mimma yusawwiru, termasuk perkara yang bolehkan lagi apa? Maji al-hali minan nakirati, iaitu datangnya hal dalam bentuk isim nakira, antuh khassasa, iaitu dikhususkan. Hadhihi nakiratu, nakira ini dikhususkan, maksudnya ditertentukan bi idafati, dengan cara diidafahkan atau disifatkan. Awasfin, atau dijadikan sifat. Fa misalul awali, contoh yang pertama itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fi arba'ati ayyamin, berada pada 4 hari. Hawaan, dalam keadaan sama. Nampak ni? Fasawa. Sawa ini apa? Halun min arba'ah. Adalah hal daripada arba'ah. Wahyana wa nakiratun. Arba'ah tu nakirah, Ustaz. Wasagha maji'ul hali min hali kauniha mudhafatan. Diperbolehkan mendatangkan hal daripadanya, iaitu berada pada dalam bentuk hal daripada arba'ah tadi, li kauniha, kerana sesungguhnya arba'ah tadi itu mudhafan, yang disandarkan kepada apa? Ayamin. Faham? Idafah, maka idafah boleh, tak ada masalah. Contoh, wa misalu sani, contoh yang kedua, berarti apa? Wasaf, qauli syair, ucapan syair. Najaita rabbi, apa? Ya Rabbi Nuhan wastajabta lahu fi fulukim makhirin fil yami mashhuna. Engkau selamat, wahai ya, engkau selamat ya Tuhan, selamat, engkau menyelamatkan ya Tuhan terhadap Nabi Nuh. Tuhanku, kau telah menyelamatkan Nabi Nuh lah kira. Wastajab talahu, dan kau juga telah mengistijabah. Istijabah tu apa maksudnya? Mustajabkan padanya. Fi fulukin. Fulukin tu adalah kapal. Makhirin, yang apa? Yang terapung lah. Yang tahan. Ia telah menembus laut. Fil yami, yami itu adalah laut. Mashhunan, dalam keadaan penuh. Kapal tu penuh, boleh merentasi lautan ini. Kan? Dan keadaan selamat. Mashhunan itu adalah hal. Sahibul hal dia siapa? Sahibul hal dia adalah fulukin. Dia fulukin ini adalah kapal. Fulukin ini adalah kapal, betul. Fulukin ini isim nakirah. Kenapa dia boleh? Kerana ada makhirin, sifat kepada fulukin. Faham? Sebab itulah boleh hal didatangkan sahibul hal isim nakirah dengan syarat dua tadi. At-tamyizu, bab tamyiz. Banyaknya lagi. Qala, telah berkata babu tamyiz. Tamyiz. Tamyiz ni apa? Tamyiz lawan kepada hal. Kalau hal tadi bertujuan untuk mentafsirkan keadaan, ini bertujuan untuk mentafsirkan zat.
Kalau tadi mentafsirkan sifat, sekarang mentafsirkan zat. Ingat, mana sifat, mana zat. Zat tu kita boleh pegang. Kita boleh pegang. Saya pegang apa? Pegang papan. Sifat papan ni apa? Putih. Boleh tak saya pegang putih? Tak boleh. Saya pegang papan. Pegang putih. Itu. Okey. Sekarang tadi tu rokiban dalam keadaan menunggang. Kita pegang orang, kita bukan memegang kita bukan memegang tunggangan. Kita memegang apa? Orang yang menunggang. Itu beza dia. Kalau tamyiz, huwa al-ismu al-mansubu, isim yang dibaca nasab, al-mufassiru yang bertujuan untuk mentafsirkan, lima pada perkara inbahama yang masih samar minadzawati daripada berapa-berapa zat. Nahu kaulika seperti ucapan engkau, tasabbaba zaidun arakan, telah berkucur. Kalau perlu keluar banyak ni, apa nama bahasa Melayu dia? Cucuran, apa bahasa Indonesia? Bercucuran bercucuran peluh ni. Tasabbaba ni bercucuran. Siapa Zaidun Zaid? Apanya yang bercucuran? Iaitu arakan. Apanya? Arakan. Apa? Peluhnya. Itu kalau cara dia nak mentafsirkan bahasa Jawa. Apanya? Kalau bahasa Melayu, tafsirnya. Dia macam tu lah, tafsirnya. Teringat Ana lah. Tapi tak apa, buat apanya lagi sedap. Wa tafaqqa'a Bakrun Syahman, gempal siapa Bakar, apa dia Syahman, lemak dia. Wa taba Muhammadun nafsan, baik siapa Muhammad, apa dia yang baik? Nafsan, diri dia baik. Wa ashtaraitu ishrina, aku telah membeli 20. Apa yang 20? Apanya? Gulaman, budak, aku dah beli 20 budak. Wa malaktu tis'ina, aku memiliki 90. Apanya yang 90? Nakjatan. Nakjatan tu sejenis syat, apa bahasa Melayu syat? Kambing, sejenis kambing. Zaidun akaramu minka, Zaid tu lebih mulia daripada engkau. Apanya? Aban, bapak dia. Wa ajmalu minka, lebih handsome daripada engkau. Apanya? Wajhan, wajah dia yang handsome, badan dia tak handsome. Wa aqulu, dah aku berkata, litamyizi, bagi tamyiz fil lughati secara bahasa itu makna yang ni ada dua makna. Al-awalu, yang pertama adalah at-tafsiru, tafsir mutlaq secara mutlak. Wa taqulu, kau berkata, mayaztu kadza, iaitu apa? Aku mentafsir perkara tersebut. Wasani, adapun nombor dua itu adalah faslun. Faslu ba'dil umuri, memisah setengah perkara anil ba'din, dari setengah yang lagi. Taqulu, kau berkata, mayaztu al-qauma, aku membeza-bezakan kaum. Ai fasaltu ba'dhum an ba'din, aku memisahkan setengah daripada setengah yang lain. Wa tamyizu, adapun tamyiz fi istilati nuhati, menurut istilah ulama alinahu, itu adalah ibaratun, suatu ibarat anil ismi, daripada isim as-sahirihi, yang soreh. Soreh itu yang jelas, al-mansubi, yang dibaca nasab. Al-mufassiri, bertujuan untuk mentafsirkan lima pada perkara imbahama yang masih samar minadzawati, dari beberapa zat, awin nasabi, ataupun nasab. Berarti apa? Berarti tamyiz itu bertugas untuk menasabkan pula, mentafsir zat. Tapi dia isim yang disoreh, yang dibaca nasab, yang bertujuan untuk mentafsirkan tadi. Faqauluna, maka ucapan aku dari kata isim, maknahu anna tamyiza, bahawa sesungguhnya tamyiz, iaitu la yakunu fi'lan wala harfan, dia tidak boleh berbentuk fi'il, juga tidak boleh berbentuk huruf. Tak boleh. Samalah macam awal. Beda. Yang awal tadi boleh muawwal bisarah, kan? Kalau tamyiz tak boleh takwil bisarah. Kena betul-betul apa? Kena betul-betul isim. Wa qauluna as-sarih, dari ucapan kita as-sarih li ikhrajil ismil muawwali, untuk mengeluarkan isim yang ditakwil. Fa inna tamyiza, kerana sesungguhnya tamyiz itu la yakunu, tidak ada apanya tamyiz itu jumlatan, berupa jumlah, wala zarfan, dan juga bukan zaraf, bi khilafil hal, berbeza dengan hal. Tak boleh buat yadhaku macam tadi, tak boleh. Zaraf pun tak boleh, dia kena isim. Okay. Wa qauluna al-mufassiru lima imbahama minadzawati awin nasabi, yushiru, dari kata-kata ini bertujuan untuk mengisyarahkan ila anna tamyiza, bahawa sesungguhnya tamyiz itu ala nau'aini, terbagi kepada dua jenis. Al-awalu, yang pertama adalah tamyizu zati, bertujuan untuk mentamyizkan zatnya, benda tu.
Awasani tamyizun nisbati, iaitu mentamyizkan nisbah dia. Apa benda tu ustaz? Kita buka satu-satu. Amma tamyizuz zati, adapun tamyiz zat. Tamyiz zat itu apa? Wa yusama aidan tamyizal mufradi, dinamakan juga tamyiz mufrad. Itu adalah fahuwa ma rafa'a ibhama ismi mazkurin qablahu, satu perkara yang bertujuan untuk menghilangkan keraguannya isim yang telah disebutkan qablahu, yang telah disebutkan sebelumnya, mujmalal hakikati, dalam keadaan suatu benda yang masih hakikatnya masih sebenarnya umum, wa yakunu ba'dal adadi, yang ada setelahnya adat. Maksud dia apa? Iaitu contoh dia bila kita sebut suatu isim. Isim ni sebenarnya kita tak sure apa dia. Faham tak? Apa dia? Apa benda tu? Apa dia yang tak ada, yang tak jelas ni? Nak tak jelas ni tujuan dia. Wa yakunu ba'dal adadi. Biasanya perkara ini terjadi setelah nombor. Contoh dia, nahu qaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, sesungguhnya aku telah melihat 11. Apa yang kau tengok 11? Kaukaban. Apanya kaukaban? Bintangnya. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya jumlah bulan itu menurut Allah ada 12. Apanya yang 12? Bulannya. Jadi dia menjelaskan 12. Au ba'dal maqadiri, atau setelahnya ukuran, minal mauzunati, dari perkara-perkara yang dapat dihitung, dapat diukur. Nahu ishtaraitu, aku telah membeli ritlan, sebanyak satu ritil. Apanya yang satu ritil? Zaitan, minyaknya. Au makilat, atau makilat kail. Nahu ishtaraitu irdabban, aku telah membeli sebanyak irdabban. Apanya? Qamhan, gandumnya. Irdabban tu adalah sejenis hitungan yang terkenal di Mesir. Contoh dia panggil irdabban. Macam mana berapa banyak dia tu saya tak nak tunjuk lah, tak ada alat dia. Itu maksud dia. Awil masahat, atau ukuran jarak. Contoh ishtaraitu aku telah membeli faddanan, sebanyak satu faddan. Apanya? Ardon, tanah, macam berapa hektar lah lebih kurang, itulah. Wa amma tamyizun nisbati, adapun membeza tamyiz yang nisbat, itu wa yusama aidan tamyizal jumlati, iaitu tamyiz jumlah. Fahuwa ma rafa'a ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin alaihi, iaitu suatu perkara yang bertujuan untuk menghilangkan keraguan sandaran nisbah pada jumlah yang telah lalu. Contoh dia, wahwa darbani, dia ada dua jenis. Al-awalu, yang pertama adalah muhawwalun, wathani ghairu muhawwalin. Yang pertama muhawwal, yang kedua ghairu muhawwal. Muhawwal tu apa? Ni dia sebut. Muhawwal ni dipindahkan. Secara bahasa tu dipindahkan. Maksud dipindahkan macam mana? Fa ammal muhawwalu fa huwa ala salasati anwa'in. Muhawwal ni ada 3 jenis. An-naw'u al-awwalu, jenis yang pertama, al-muhawwalu anil fa'ili, iaitu dipindah daripada fa'il. Wa dzalika nahu tafaqqa'a Zaidun syahman, telah bergempal-gempalah siapa Zaidun Zaid. Apanya? Syahman, lemaknya. Lemak tu milik siapa? Milik Zaid. Berarti seolah-olah dia menerangkan nisbah, dia mentafsirkan nisbah kepada Zaid. Itu maksud dia. Fa'il dia Zaid. Contoh dia, al-aslu fihi tafaqqa'a syahmu Zaidin. Nampak tu? Bergempal-gempalah apa syahmu Zaidin, iaitu lemak Zaid. Fahadful mudafi, maka dengan membuang mudaf, wahwa syahmun, wa ukima al-mudafu ilaih, dan kita biarkan mudaf ilaih, wahwa Zaidun maqamahu, seolah-olah menjadi fa'il. Fartafa'a irtifa'ahu, maka dia akan hilang dengan kehilangannya. Maksudnya apa? Summa atabil mudafil mahdhufi, lalu seolah-olah didatangkan dengan suatu mudaf yang dibuang. Fantasaba ala tamyizi, maka dia dinasabkan dengan tamyiz. Kita hilangkan, maka dia dibaca rafa'. Syahmu Zaidin, Zaidin kan dibaca mudaf. Bila kita buangkan syahmu, maka dia menduduki posisi fa'il. Kalau dia menduduki posisi fa'il, maka dia pun menjadi fartafa'a irtifa'ahu. Maka dia menjadi rafa' disebabkan dia menempati tempatnya isim yang tempatnya tempat rafa', iaitu fa'il. Summa ata bil mudafi, lalu didatangkan dengan mudaf.
al-mahdzuf yang dibuang fantasaba, maka dia pun menjadi nasab. Alasannya apa? Ala tamyizi, kerana menjadi tamyiz. Contoh dia tafaqqa'a Zaidun Syahman. Asal usul dia Syahmu Zaidin. An-nau' usani, jenis yang kedua adalah al-muhawwalu anil maf'uli, yang dipindah daripada maf'ul. Wa dzalika nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa fajjarnal arda uyuna. Telah muncrat apa? Bahasa Melayu apa? Wa fajjarnal arda, dan kami telah muncratkan. Apa bahasa Melayu dia? Memancarkan. Mancarkan matahari. Boleh? Pancutkan. Kami telah fajarna tu buat pancutkan. Macam itulah. Keluarkanlah lebih kurang al-arda, bumi tersebut. Apanya yang terkeluar? Uyunan, iaitu mata air. Asluhu wa fajarna uyunal ardi. Dia pindahan dari maf'ul. Maksud dia apa? Kami telah mempancarkan uyunal ardi, iaitu mata air bumi. Nampak tu kan? Ini maf'ul. Fa fi'lun fihi mislu ma sabaqa. Adapun fi'il dalam hal ini seperti yang telah lalu. Wa na'u salisu, adapun jenis yang ketiga itu al-muhawwalu, yang dipindah anil mubtada'i, dari mubtada'. Wa dzalika nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ana aktsaru minka malan, aku lebih banyak daripada engkau. Apanya yang banyak? Malan, hartanya. Ini mubtada' kerana apa? Aktsaru. Nanti ni bukan mal, ana. Wa asluhu, asal dia apa? Mali aktsaru minka, iaitu hartaku lebih banyak daripada hartamu. Aktsaru min malika, lebih banyak daripada hartamu. Fahadful mudhafi, maka dengan cara membuang mudhaf ya, mal tersebut, wahwa al-mal, ya, wahwa malun, iaitu lafaz mal. Wa uqima al-mudhafu ilaih, dan kita biarkan mudhafu ilaih menjadi mubtada'. Wahwa dhamir alladhi huwa ya, wa huwa ya'ul mutakallim. Maqamahu, bertempat pada tempatnya. Fartafa'a irtifa'uhu, fartafa'a, maka menjadi rafa'lah irtifa'ahu, untuk merafakkannya. Wa fasala, dan terpisah. Jadi dari domir muttasil menjadi domir munfasil. Dia dibaca rafa'. Tanda rafa' dia adalah mabni ala apa? Ala sukun. Kerana apa? Kerana dia adalah domir mabni fi mahali raf'in mubtada'un. Li'anna ya al-mutakallimi domirun muttasilun kama arafta. Dia domir muttasil, dia kau tahu, dia tak boleh berdiri sendiri. Wa huwa la yubtada'u bihi, tidak boleh menjadi yang awal, tak boleh jadi mubtada'. Sumaji abil mudhafi, lalu didatangkan menjadi mudhaf al-mahdhufi, yang dibuang. Mudhaf yang dibuang. Faju'ila tamyizan, maka dijadikan sebagai tamyiz. Fasara kama tara, maka jadilah seperti yang kau nampak. Wa amma ghairul muhawwali, adapun yang ghairul muhawwal, fanahu, seperti contoh imtala'a al-ina'u, apanya ma'an, airnya telah penuhlah apa bejana tersebut, bejana tersebut, telah penuhlah bejana tersebut. Apanya yang penuh? Airnya. Ini bukan muhawwal, dia bukan pindahan, dia memang asli macam tu. Syurutul tamyizi, ada pun syarat-syarat tamyiz. Qala wala yakunu illa nakiratan, dan tidak ada kecuali dia berupa isim nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan dia tak boleh jatuh kecuali setelah habisnya kalam. Berarti tamyiz tidak boleh ada kat depan. Wa aqulu, dan aku berkata, yusyaratu, disyaratkan fi tamyizi, dalam tamyiz, ayakuna, adanya tamyiz itu nakiratan, berupa isim nakirah. Fala yajuzu, maka tidak boleh ayakuna, adanya isim tamyiz itu makrifatan, berupa isim makrifah. Wa amma qaulu syairi, adapun contoh syair yang buat pelik lah ni. Syair ni telah membuat ragu-ragu ulama ahli nahwu. Dia nak terangkan. Contoh dia apa? Ra'aituka lamma an arafta wujuhana sadadata watibtan nafsa ya qaisu an amrin. Ketika aku melihat engkau, pada saat engkau mengetahui wajah kita, wajah-wajah kita, sadatta watibta, engkau pun baguskan nafsa, jiwa engkau. Apanya yang kau baguskan? Jiwa engkau.
Ya Qaisu hoi Qais an Amrin daripada Amr. Okey, maksud dia apa? Lafaz nafsa fa inna qaulahu nafsa, sesungguhnya ucapan dia nafsa tersebut itu menjadi tamyiz. Ya, an-nafsa menjadi tamyiz. Tapi ustaz, kenapa dia jadi makrifat? Ada alif lam kan makrifat kan? Walaisat al hadhihi al ma'rifah. Tapi al ini bukan al ma'rifat, brother. Ini bukan al ma'rifah, tapi al mu'arrifah, iaitu al yang bertujuan untuk memarifatkan. Hatta yalzama, lazima yalzamu, yalzama, sehingga dia mewajibkan minhu daripadanya maji'u tamyizi ma'rifatan, iaitu mendatangkan tamyiz ma'rifatan dalam bentuk isim ma'rifat. Bukan. Bal hiya zaidatun, malah al itu ala al